Buka aurat atas. Kenapa perlu buka aurat tangan? Semua itu tidak terlibat dalam proses pembedahan. Sebab itu, bila kita tengok penjelasan ulama, bila darurah itu hanya kadar keperluan. Contoh, masuk dalam hutan, lapar, kalau tak makan akan mati. Maka jumpa bangkai pula bangkai khinzir. Dah usaha dah cari binatang lain, cuba dah ni tak dapat. Yang dapat khinzir sahaja. Maka dibenarkan makan, darurah. Kalau tak makan mati. Menjaga nyawa adalah wajib. Tapi bukan makan sampai kenyang. Makan sekadar supaya hilang lapar, supaya tak mati. Itu maksud darurah. Sama juga bila kita dapatkan rawatan doktor lelaki dalam situasi tak mampu nak dapat doktor perempuan dan tidak ada pilihan, maka kadar yang boleh ditunjuk aurat adalah keperluan sahaja. Jadi sebab saya tengok ini ada pakai bius, yang ada pakai ni, so mustahil nak dapat dalam bilik bedah dengan pembedahan yang besar ni nak semua perempuan, maka masa itu darurah. Saya tahu aurat saya akan dilihat oleh doktor lelaki juga. Maka ketika itu suami saya bukan dayus, dalam keadaan darurah. Tak boleh nak syaratkan semua. Kita sekarang berada di hospital kerajaan. Saya nak pakai bius pun perempuan, saya nak pakai tu pun perempuan. Oh tak. Tetapi yang menyambut dan menguruskan kelahiran itu, yang jahit semua adalah doktor perempuan. Walau bagaimanapun aurat kita akan terdedah. Tuan-puan sekalian, saat itu saya ada kemampuan untuk hospital kerajaan, hospital swasta, tapi saya tidak ada pilihan. Maka ad-darurah, ketika itu darurat, setelah kita usaha, maka aurat kita terdedah ketika itu bukanlah dikira sebagai satu dosa dan suami bukan dayus. Faham maksud saya ya? Saya nak cerita pengalaman saya bersalin di hospital di negara bukan Islam, di Australia. Masa tu encik suami sambung PhD di University of Queensland. Subhanallah, saya bawa 4 orang anak. Masa tu kerja di JAKIM, Jabatan Akademik Sains Negeri Sembilan. Saya ambil leave lebih kurang 2 tahun lebih. Ceritanya, saya mengandung anak kelima, Safwan. Jadi, bila mengandung anak kelima Safwan, sekarang mula cabaran. Ya Allah, boleh ke nak minta? Dan kita tak mampu hospital swasta. Kita foreigner, setiap kali check up pun kena bayar $300 Australia. Malaysia 1,000. Itu check up saja. Bersalin, kalau swasta mau berpuluh ribu untuk bersalin. Kalau kerajaan sebab foreigner saja, dalam lebih kurang $10,000 kot kita bayar. $10,000 Malaysia. Dolar tu saya tak ingat lah, mungkin $3,000, $2,000, $3,000. Bermaksud memang tak mampu. Memang tak mampu untuk menampung kos untuk bersalin Safwan masa tu. So kita tahu, kita akan check up di klinik. Kita panggil klinik kerajaan lah, klinik universiti. Dan kita akan bersalin di hospital kerajaan. Kalau swasta berganda lagi mahal. Jadi saya dalam situasi yang darurah. Tidak ada kemampuan dan tidak ada pilihan. Tak ada pilihan dan tak ada kemampuan. Baik, tuan-puan sekalian. Di Malaysia, mampu lagi lah nak bayar $3,000, $4,000 swasta. Tapi bila kita merantau, dengan suami buat part time kerja cleaner, dengan saya buat part time jaga anak, buat part time cuci rumah, buat part time macam-macam part time nak survive anak-anak sekolah. Sebab bila kita foreigner, anak sekolah sangat mahal. So untuk kos mengandung dan bersalin memang tak ada duit langsung. Yang ada ketika itu doa. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Doa nangis-nangis, minta solat hajat. Biarlah ya Allah yang merawatku daripada aku mengandung sampai bersalin adalah doktor dan perawat perempuan ya Allah. Sekarang kita berada di sebuah negara bukan Islam. Boleh demand ke? Kita adalah orang luar, bukan orang tempatan. Takkan nak demand-demand. Tetapi takdir Allah. Saya pergi buat check up kali pertama. Lepas tu dia ambil butiran, okey gini. Okey, you are Muslim. Dia notice kita Muslim. Lepas tu dia pun bagi satu tarikh. Dia kata, okey puan, sebenarnya cakap English ni orang putih, pergi klinik orang putih. Okey puan, sebenarnya puan kena check up pada tarikh sekian. Contohnya 20 hari bulan 1. Tapi kita terpaksa tunda, kita tundakan tarikh puan check up pada 24. Saya kata, kenapa tunda?
Because dia pun terangkan, kerana awak kan Muslim. Jadi kita cuba aturkan awak dengan awak dengan doktor perempuan. Subhanallah, menitik air mata. Saya tak minta sebab segan nak minta. Kita nak pergi scan ni. Kita segan nak minta. Boleh tak nak doktor perempuan? Sebab kita berada di negara bukan Islam dan bukan negara kita. Takkan nak demand-demand. Dah lah nak pergi tempat murah ni. So, dia yang arrange. Saya kata, ya Allah. Saya tak minta. Saya kata, thank you very much, thank you. Yes, we know that you are Muslim. Kamu tak boleh dilihat oleh lelaki. Dia pun tanya, betul? Saya kata, betul-betul. Jadi, daripada check up, saya check up, lepas tu scan apa semua, klinik ni aturkan dengan doktor perempuan. Tanpa diminta aturan Allah. Bila masuk hospital, saat mendebarkan. Sebab kita pun tak demand. Masa dah keluar tanda nak bersalin, takkan kita nak minta, saya nak doktor perempuan ya. Kan? Faham ya? Sebab hospital Mak Saleh ni, kita tak ada duit ni. Kita pergi dalam keadaan tak ada duit. Redha je apa yang berlaku. Nurse yang sambut. Nurse pun kata, baik, you are Muslim. Nurse ni dia tutup langsir. Lepas tu dalam tempoh kita consultation sakit-sakit tu, contoh ada doktor lelaki nak round ward. Tapi nurse ni, dia nampak doktor lelaki yang nak buka langsir nak tengok saya. Dia terus, no doctor, no, cannot. She is Muslim. You cannot enter. Cannot. She is Muslim. Menangis saya. Yang jaga aurat tu, nurse bukan Islam. Dan saya tak minta pun. Allahu Akbar. Bila masuk labor room, Masya Allah, mereka cuba cari doktor perempuan yang uruskan. Sampai peringkat, saya nak cakap sampai tahap apa, dah bersalin, Sofwan dah keluar. Doktor lelaki nak tengok baby. Kita faham, dia ada doktor baby. Dan doktor baby yang bertugas masa tu, lelaki. So, saya dalam labor room. Bila dalam labor room, doktor nak pergi check kan baby kan. Nurse ni punyalah terlebih jaga pula. Dia kata, okey puan, boleh ke doktor lelaki ni nak tengok? Saya kata, okey, tak ada masalah. Saya pun pakai tudung, suami saya pakaikan sebab suami ikut sama dalam labor room. Pakaikan tudung apa semua. Masya Allah. Jadi doktor tu pun boleh tengok baby. Saya kira masa tu Allahu Akbar. Sebab itu saya katakan, wahai para lelaki, wahai para perempuan, isteri dan suami, sejauh mana kita berdoa meminta dengan Allah. Saya melalui pelbagai keadaan. Keadaan tak mampu, tapi Allah tetap makbulkan doa. Dalam keadaan tak mampu dan tak ada pilihan, tetapi asbab saya yakin Allah tahu doa dan kesungguhan dan keinginan kita, Allah aturkan semuanya. Dan saya dapati ada ramai wanita yang dia memang tak mampu dan tak ada pilihan. Dan 6 orang 7 orang dia semua bersalin hospital kerajaan. Tapi dia kata, Ustazah, saya memang buat salat hajat khusus, suami pun doa. Alhamdulillah Allah berikan saya semua doktor perempuan. Dan jangan down, tolong jangan down kepada yang dah bersalin dengan doktor lelaki. Dan tolong doktor lelaki jangan down apa yang saya jelaskan. Ustazah ni saja je ya, nak suruh orang ni kondeng-kondeng lagi. Tuan-puan sekalian, hormat profession doktor. Sebab doktor ni dia perlukan kepakaran. Dan ramai doktor perempuan tak mampu untuk capai tahap pakar sebagaimana lelaki pakar. Sebab itu banyak kes perempuan tak ada kepakaran tapi lelaki ada kepakaran. Saat begini darurah, maka kita dibenarkan menggunakan kepakaran doktor lelaki. Faham ya muslimin muslimat? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi jika Allah takdirkan, kita memang dah doa, kita dah usaha, tapi akhirnya dapat doktor lelaki juga, maka di sinilah kita redha, dapat pahala redha. Maka tak ada pun kita ni jatuh maruah. Oh, saya ni bukan perempuan yang baik, Ustazah. Kalau saya ni perempuan baik, mesti Allah dah aturkan dengan doktor lelaki kan. Sebab saya tengok ada orang tu, walaupun hospital kerajaan semua dapat perempuan. Kenapalah ya Ustazah, kenapa Allah tak tolong? Jangan. Di situlah usaha ataupun perasaan redha sedang diuji. Redhalah dengan ketetapan Allah. Ada hikmahnya. Subhanallah. Maka profesi doktor adalah profesi yang sangat mulia dan sangat tinggi kedudukannya bagi pandangan agama. Dan bila doktor lelaki yang ada kepakaran merawat perempuan dalam keadaan darurah, dia tetap dapat pahala. Dan jangan herdik.
Jangan herdik doktor lelaki. Apa doktor ni? Saya salah apa doktor ni? Doktor ni tak boleh ke bertugas bahagian lain? Kenapa nak bertugas bahagian perempuan ni? Sekian-sekian. Janganlah kita bersangka-sangka. Mereka menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita doa